Dah live dah. Dah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada rakan-rakan media. Hari ini kita mengadakan sidang media secara Facebook Live dari Ibu Pejabat Keadilan bersama-sama dengan pimpinan dari Majlis Setiausaha Pakatan Harapan. Tujuan kami mengadakan sidang media ini secara Facebook Live adalah untuk sebahagiannya memenuhi permintaan daripada rakan-rakan media yang mohon untuk diadakan secara dalam talian ataupun online untuk mengekang merebaknya wabak COVID-19 dan kedua membolehkan kita mengusahakan sidang media dengan mungkin cara yang lebih baru. Jadi untuk mengetuai kenyataan yang akan disampaikan oleh Majlis Setiausaha Pakatan Harapan, saya serahkan kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan merangkap Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pada hari ini 17 Mac 2020 telah berlangsung mesyuarat mingguan Majlis Sekretariat Pakatan Harapan dan mesyuarat hari ini telah membincangkan pelbagai perkara, namun tumpuan kami adalah kepada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada 16 hari bulan Mac, yakni semalam, berkaitan dengan COVID-19. Pagi ini saya ditemani oleh saudara Anthony Loh, Setiausaha Pengelola ataupun kita panggil Setiausaha Organisasi Parti DAP, dan saudara Khalid Samad, Pengarah Komunikasi Parti Amanah. Dan tumpuan saya hari ini adalah pertama, kita mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri yang sekaligus menunjukkan pertama kerajaan serius dalam menangani COVID-19 dengan lonjakan jumlah 553 setakat semalam dan berpotensi untuk bertambah lagi bilangannya, maka pengumuman itu dianggap sebagai munasabah dan ini menunjukkan bagaimana krisis ini perlu ditangani bukan sahaja oleh Kementerian Kesihatan, tetapi juga Pakatan Harapan berpendapat ini menjadi tugas, tanggungjawab dan kewajipan seluruh institusi dan agensi di bawah Kerajaan Malaysia. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan penghargaan sesungguhnya kepada komitmen dan dedikasi seluruh warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah bertungkul lumus berempas pulas mengendalikan krisis ini daripada hari pertama sehinggalah sekarang, dengan menunjukkan komitmen luar biasa, dan Pakatan Harapan sangat menghargai dan mengalu-alukan kesungguhan kerja seluruh warga kerja kementerian. Dalam meneliti kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri semalam, saya ingin menyentuh dua perkara dan kemudian saya akan memberikan satu cadangan. Kemudian rakan saya saudara Anthony dan saudara Khalid akan membuat beberapa penambahan. Yang pertama, saya mengalu-alukan kenyataan Perdana Menteri yang berupa jaminan bahawa dalam kemelut ataupun ancaman COVID-19 ini, jaminan bekalan makanan mencukupi adalah satu yang melegakan. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan ingin melontarkan beberapa persoalan. Jaminan semata-mata tanpa kita diberikan satu penerangan yang jelas tentang bagaimana mekanismenya bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi. Pertama, kerana negara kita adalah sebuah negara yang sangat bergantung kepada import makanan. Nilai import makanan ke negara kita untuk tahun lepas adalah 51 bilion ringgit Malaysia.
Kita import ikan, kita import daging, kita import sayur-sayuran, kita import bawang dan segala macam keperluan rakyat. Dan ketika ancaman virus ini berlaku di seluruh dunia, dan ini membabitkan negara-negara di mana kita membeli bekalan makanan daripadanya. Kita beli dari China, kita beli dari Eropah, dan Eropah sekarang menjadi new epicenter kepada COVID-19 ini. Sudah tentu kerajaan harus menerangkan dengan lebih jelas bagaimanakah jaminan bekalan makanan mencukupi itu, mesti disertai dengan penerangan bagaimana mekanisme pelaksanaannya akan berlaku. Akan gesaan Perdana Menteri bahawa arahan telah diberikan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna untuk memastikan jaminan bekalan mencukupi. Saya Pakatan Harapan berpendapat kenyataan ini agak sedikit tersasar kerana dalam fungsi kerajaan, tanggungjawab bagi memastikan bekalan makanan mencukupi ini ada pada Kementerian Pertanian. Adapun bidang fungsi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri adalah lebih kepada tanggungjawab downstream, iaitu pelesenan, kawalan dan penguatkuasaan. Jadi jaminan bekalan sebenarnya adalah di bawah teritori Kementerian Pertanian. Saya percaya itu cuma sebagai satu ketelanjuran yang mungkin tidak disengajakan di pihak Perdana Menteri. Namun penjelasan mengenai jaminan bekalan ini harus juga disertai dengan langkah penguatkuasaan yang lebih cekap oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, jaminan import yang berterusan dengan lebih jelas mekanismenya. Kemudian dari sudut kenyataan Perdana Menteri semalam yang mungkin memerlukan sedikit lagi klarifikasi, di mana yang disebut boleh dibuka ialah pasar raya, kedai-kedai runcit, grocery, pasar-pasar basah. Namun yang ingin ditanyakan oleh rakyat biasa sekarang adalah bagaimana pula dengan premis-premis makanan yang banyak di negara kita ini, gerai-gerai makanan harian, di mana bila rakyat Malaysia habis saja daripada kerja mereka, bila mereka nak makan tengah hari, mereka akan melanggan gerai-gerai ini ataupun restoran-restoran makanan segera. Yang ini juga memerlukan satu jawapan yang lebih jelas di pihak kerajaan. Kerana itu saya berpendapat adalah menjadi satu keperluan yang segera di pihak kerajaan untuk mengadakan FAQ ataupun frequent asking questions, kerana banyak perkara yang ingin diketahui oleh rakyat yang memerlukan jawapan segera daripada kerajaan. Perkara kedua yang ingin saya respon adalah berkaitan dengan bekalan topeng muka. Sehingga hari terakhir saya di pejabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, saya telah pun mengadakan perbincangan dengan kesemua syarikat-syarikat yang mengeluarkan topeng muka, yang sebahagian besar daripada pengeluaran mereka adalah untuk tujuan ekspor. Kita sedia maklum bahawa keperluan topeng muka sekarang adalah yang disebut sebagai 3-ply face mask. Yang itu adalah merupakan permintaan yang paling tinggi. Pada akhir perbincangan saya dengan industri pengeluaran topeng muka dan juga dengan Menteri Kewangan, pada waktu itu Saudara Lim Guan Eng, sejumlah peruntukan sebesar 5 juta ringgit telah pun diluluskan bagi tujuan supaya kerajaan dapat membeli kesemua bekalan topeng muka yang dikeluarkan oleh industri. Bahkan kita telah mengadakan pertemuan dengan Medicos, Cross Protection Sdn Bhd, Medidata, Ideal Healthcare, ini antaranya. Dan daripada perbincangan itu, jaminan bahawa mereka boleh menyediakan 7 juta bekalan topeng muka dalam tempoh seminggu telah pun kita kenal pasti. Dan sejumlah dana 5 juta ringgit juga telah diluluskan. Jadi adalah munasabah bekalan topeng muka ini dapat disegerakan dengan kerajaan membeli terus daripada syarikat-syarikat pengeluar topeng muka, dan bekalan ini harus didahulukan kepada frontliners.
Jabatan Immigration, pihak MAB, petugas di lapangan terbang, kemudian di hospitals, di premis-premis yang merupakan potensi besar menjadi sumbangan atau punca kepada jangkitan. Jadi saya ingin mengulangi supaya isu bekalan topeng muka ini, sementara permintaan melebihi pengeluaran, kita pula telah pun mengenal pasti syarikat pengeluar tempatan yang telah pun memberikan persetujuan untuk membekalkannya kepada kerajaan. Dana sebesar 5 juta ringgit telah pun diluluskan pada ketika itu. Saya ingin mengesyorkan kepada kerajaan supaya pembelian itu dapat dilakukan segera dan pengedaran kepada rakyat juga dapat disegerakan. Jadi itu dua reaksi saya terhadap pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan satu syur iaitu segera adakan FAQ supaya rakyat boleh mendapat penjelasan yang lebih tepat. Dan saya ulangi, kenyataan berkaitan dengan jaminan bekalan makanan itu bagus, tetapi mekanisme pelaksanaannya harus juga diterangkan. Aspek penguatkuasaan oleh kementerian yang berkaitan juga harus diberikan tumpuan. Kemudian bekalan topeng muka yang telah pun kita kenal pasti jumlahnya dan tempoh penyampaiannya atau deliverynya dengan bekalan yang telah pun bajet yang telah pun diluluskan. Itu adalah merupakan usaha low hang fruit yang kerajaan tak perlu pun masuk dalam peringkat jemaah menteri atau mesyuarat kementerian, ianya memerlukan tindakan segera. Itu sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Terima kasih Datuk Saifuddin. Sebagai mantan Menteri Pengangkutan, selepas mendengar pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, saya juga ada banyak persoalan yang ingin ditujukan kepada pihak kerajaan. Dan setelah melihat persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh rakyat melalui media sosial, salah satu persoalan yang sangat penting yang perlu dijawab segera oleh pihak kerajaan ialah berkenaan dengan larangan untuk rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia keluar negara. Ini memberikan satu impak yang sangat besar kepada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura khasnya, kerana dianggarkan setiap hari ada 300,000 warga negara Malaysia dari Johor yang berulang-alik ke Singapura untuk bekerja. Dengan larangan ini, adakah bermaksud semua pekerja ini tidak boleh berulang-alik, tidak boleh ke Singapura? Dan sekiranya larangan ini dibuat, adakah perbincangan sudah dibuat dengan kerajaan Singapura? Kerana melihat reaksi daripada Menteri Perdagangan daripada Singapura, amat jelas bahawa kerajaan Malaysia belum membuat apa-apa perbincangan dengan kerajaan Singapura dari segi persediaan logistik. Kalau tak boleh mereka berulang-alik, sama ada pihak Singapura ada menyediakan penginapan kepada pekerja-pekerja ini. Dan yang salah satu yang paling penting ialah kalau pekerja-pekerja Malaysia ini tidak boleh bekerja dalam tempoh 14 hari ini, adakah kerajaan Malaysia sudah berunding dengan kerajaan Singapura dari segi memastikan job safety kepada pekerja-pekerja ini? Maka pekerja-pekerja ini tidak akan dibuang kerja selepas mereka tidak hadir dalam 14 hari. Itu persoalan-persoalan yang perlu dijawab segera oleh pihak kerajaan, khususnya oleh Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang terlibat. Itu merupakan satu persoalan yang sangat besar kerana ini melibatkan ratusan ribu rakyat Malaysia. Bukan sahaja di antara Johor dengan Singapura, tetapi malah juga di antara negeri-negeri utara dengan sempadan Thailand. Juga ada rakyat Malaysia yang perlu berurang-alik setiap hari untuk berniaga dan sebagainya. Adakah itu masih dibenarkan ataupun juga tertakluk kepada sekatan perjalanan ini? Ini persoalan pertama yang saya harap pejabat Perdana Menteri boleh segera memberikan jawapan yang sejelas-jelasnya dalam masa 2-3 jam yang akan datang ini. Sebab kalau mengikut larangan yang dibuat itu, maka tengah malam ini border kita akan ditutup untuk warga negara Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, dari segi sekatan perjalanan, walaupun peraturan ataupun apa yang diumumkan semalam ialah warga negara Malaysia tak boleh keluar negara, tetapi kita juga nak tahu bahawa adakah sekatan ini melibatkan dalam negara? Adakah dari Semenanjung
boleh masih pergi ke Sabah Sarawak ataupun dalam Semenanjung dari negeri ke negeri. Kerana ada pandangan daripada pakar perubatan yang menyatakan bahawa kalau kita nak sekatan ini efektif, maka menasihati supaya semua rakyat jangan balik ke kampung masing-masing, supaya duduk dan tinggal di tempat asal mereka. Tetapi dalam sekatan yang diumumkan semalam tidak menyebut sekatan dalam negara, sekatan perjalanan dalam negara. Adakah bas-bas ekspres, kereta api dan sebagainya masih beroperasi, masih dibenarkan untuk mereka berulang-alik ataupun pergi ke negeri-negeri lain. Jadi itu juga satu persoalan yang besar yang juga perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Poin saya yang ketiga dan terakhir dari segi sektor penerbangan. Rarangan semalam ini memberikan satu impak ataupun kesan yang sangat-sangat besar kepada sektor penerbangan. Mengikut pengalaman saya sebagai mantan Menteri Pengangkutan, saya tahu bahawa sektor pengangkutan ataupun sektor penerbangan aviation industry ini akan menghadapi satu kesan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat negatif kepada mereka. Dalam masa 2 bulan yang lalu memang mereka telah pun mengalami penurunan yang begitu banyak. Tetapi dengan rarangan ini, maka warga negara Malaysia tak boleh langsung pergi ke luar negara dan rakyat daripada negara luar tak boleh masuk langsung. Maka ini menimbulkan persoalan sama ada penerbangan-penerbangan antarabangsa kita perlu diberhentikan. Kalau diberhentikan, apakah tindakan daripada kerajaan untuk menyokong dan memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat penerbangan kita? Saya bagi satu contoh. Setiap hari di antara Kuala Lumpur ke London, Malaysia Airlines terbang 2 kali sehari ke London. Kalau mengikut sekatan ini, maka sudah tentunya penerbangan ini akan terjejas teruk. Kerana warga negara Malaysia tak boleh pergi ke London lagi. Dan rakyat daripada British dan juga Eropah tak boleh masuk ke negara Malaysia. Hanya boleh ialah umpamanya hanya pelancong British yang masih berada di Malaysia kembali ke London. Tetapi dalam tempoh 14 hari ini, adakah penerbangan-penerbangan ini akan terus terbang ataupun diberhentikan untuk meringankan kos kepada syarikat penerbangan? Tetapi implikasi yang sangat besar ialah saya tahu bahawa umpamanya landing slot di Heathrow agak sukar untuk diperolehi. Maka kalau penerbangan itu dibatalkan, adakah kita akan kehilangan slot itu di lapangan terbang Heathrow? Itu hanya satu contoh sahaja. Ada banyak contoh lagi yang saya rasa perlu ada penjelasan dan juga persiapan daripada pihak kerajaan dan kementerian masing-masing. Jadi kita amat mengharapkan supaya segala pelancangan dan juga segala tindakan daripada kerajaan itu mengambil kira satu pendekatan seluruh kerajaan ataupun whole government approach yang melibatkan semua kementerian, dan segala penjelasan itu mesti ada koordinasi yang baik. Saya kira walaupun kita faham langkah drastik perlu diambil oleh pihak kerajaan, tetapi yang menduka citakan ialah banyak persoalan yang tidak terjawab daripada pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri semalam. Jadi kita pohon rakyat bertenang dan kita harap kerajaan akan memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya dalam tempoh terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Yang Berhormat Saifuddin Nasution dan Yang Berhormat Anthony Loke. Saya rasa berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh kedua-dua mereka adalah amat jelas bahawa kenyataan yang dibuat pada malam tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun sangat dialu-alukan atas sebab ianya menunjukkan bahawa keadaan serius yang perlu ditangani dengan tindakan-tindakan yang dipertingkatkan. Tetapi kenyataan itu malangnya telah menimbulkan banyak kekeliruan dan banyak persoalan yang ditimbulkan. Maka kita pun merasakan bahawa apa yang telah dinyatakan mempunyai implikasi-implikasi yang tertentu, dan sama ada kerajaan akan menangani implikasi daripada sekatan perjalanan ini dan perniagaan dan sebagainya juga menjadi
tanda tanya ya. Bagi saya sebagai mantan Menteri Wilayah Persekutuan, memang ramai yang daripada Kuala Lumpur bertanya, mereka-mereka yang bekerja, yang mendapat upah secara harian ya, apa akan berlaku ya, kepada mereka ya. Bukan semua kaki tangan kerajaan yang boleh dapat cuti dan gaji jalan ataupun dapat pampasan ya, dan sebagainya ya. Dan mereka-mereka yang berniaga ya, kalau sekiranya semua gerai-gerai makanan, penyaga-penyaga dan sebagainya terpaksa berhenti, adakah ini mereka akan mendapat pampasan ya, kerana mereka perlukan wang untuk membeli keperluan harian mereka ya. Kalau sekiranya sekalipun bekalan itu terjamin, tetapi kalau orang tak ada duit nak beli, macam mana ya keadaan mereka ya. So benda-benda macam inilah yang perlu diperincikan, dan inilah yang ramai yang sedang bertanya, penjagaan yang macam mana yang dibenarkan, penjagaan yang macam mana yang kena henti, gerai-gerai makanan, penjaja dan sebagainya boleh ke terus, dan kalau tak diteruskan maka bagaimana dengan sewa tapaknya, lesennya dan sebagainya. Dan kalau semua tak boleh keluar, maka semua duduk rumah saja. Adakah itu merupakan satu penyelesaian yang tidak menimbulkan masalah lagi ya? Ada juga yang mana yang duduk, kalau duduk di PPR beramai-ramai dalam keadaan yang yang sempit dan sebagainya, tidakkah ini juga akan menimbulkan satu masalah yang lain ya? Lalu apa yang kita merasakan bahawa penjelasan yang perlu dibuat lebih terperinci, dan mereka-mereka yang akan menghadapi masalah dalam mengikuti arahan ini, setelah dipenjelaskan apa sebenarnya arahan itu, masalah yang mereka hadapi perlu ada saluran ya untuk mereka kemukakan, dan mereka untuk menuntut bantuan dan sebagainya untuk hadapi keadaan-keadaan yang begitu merunsingkan bagi mereka. Lebih-lebih lagi golongan OKU, golongan yang terlentar di rumah dan sebagainya, yang tak tahu macam mana kalau anak beranak pun tak boleh keluar dan tak boleh pergi bekerja dan sebagainya. Saya merasakan bahawa apa yang telah dicadangkan oleh bekas mantan Menteri Kesihatan dan Timbalan Menteri Kesihatan juga perlu diambil kira, di mana apa yang mereka meminta ialah supaya adanya penjelasan di zon-zon yang memang ada kes COVID-19 itu ya, yang mana seolah-olah pendekatan kerajaan setakat ini seolah-olah macam tidak membezakan di antara kawasan yang ada kes, kawasan yang tak ada kes, dan semua disamakan. Dan ini merupakan satu perkara yang juga menimbulkan banyak persoalan, dan saya rasa isu ini memang perlukan kepada satu penjelasan yang lebih profesional dan lebih teliti ya, supaya rakyat tidak panik dan rakyat pun tak keliru ya dengan apa yang perlu dilakukan oleh mereka ya. Saya rasa itu sajalah yang perlu saya sampaikan, dan kita mengharapkan bahawa pihak kerajaan boleh menjawab semua keraguan-keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan tempoh hari. Terima kasih. Okay. Soalan dari Zikri Malaysia Kini kepada Dato' Sri Saifuddin. Adakah ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan akan berusaha untuk memotong gaji ataupun mengusahakan sebarang inisiatif kebajikan yang lain untuk membantu rakyat Malaysia yang mungkin terpaksa mengambil cuti tanpa gaji akibat daripada langkah pihak kerajaan sekarang? Ada dua perkara dalam soalan yang ditimbulkan. Apakah ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan akan mengambil pendekatan potong gaji, ataupun yang kedua ialah apakah langkah-langkah untuk membantu meredakan kesan daripada ancaman virus ini kepada kehidupan rakyat biasa. Okey. Fokus sidang media kita hari ini adalah untuk memberikan reaksi secara menyeluruh Pakatan Harapan terhadap pengumuman yang amat berhormat
Perdana Menteri semalam 16/3. Okey. Kita belum lagi sampai kepada topik berkenaan dengan komitmen atau cadangan potong gaji melibatkan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Kita belum lagi sampai kepada usaha Pakatan Harapan untuk berperanan dalam membantu meredakan kesan kepada rakyat terbanyak. Jadi fokus sidang media kita hari ini adalah lebih kepada menyampaikan suara hati rakyat terhadap pengumuman semalam yang kita sifatkan dari segi timingnya, yes, kerana itu perakuan kerajaan terhadap seriusnya ancaman COVID-19 ini. Kemudian kita sebut bahawa ketiga-tiga kita dalam memberikan reaksi tadi menyebut ada beberapa perkara yang menimbulkan persoalan yang memerlukan lebih penjelasan. Okey, seperti bahagian saya soal bekalan makanan dan juga bekalan topeng. Saudara Lok tadi membangkitkan soal pergerakan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, kemudian sekatan terhadap penerbangan. Ya, Saudara Khalid tadi menjelaskan tentang kehidupan rakyat biasa yang bukan semuanya bergaji bulanan, bekerja kerajaan, tetapi yang bergaji hari, yang semuanya ini memerlukan penjelasan. Jadi fokus kita lebih kepada reaksi Pakatan Harapan Sekretariat terhadap pengumuman Perdana Menteri semalam. Soalan dari parents The Star for YB Anthony Loh. There are reports saying that most airlines in the world will go bankrupt by May. As a former transport minister, what are your recommendations to the government to assist our local airlines, particularly MAS? Yang pertamanya, MAS ialah dimiliki oleh kerajaan sepenuhnya melalui khazanah nasional. Sudah tentunya untuk memastikan MAS tidak bankrupt dan terus dapat beroperasi, maka suntikan dana baru daripada khazanah diperlukan. Tetapi apapun, saya rasa sebagai tindakan proaktif, kalau saya masih Menteri Pengangkutan, maka apa yang saya akan buat ialah terus akan meminta semua syarikat penerbangan dalam negara untuk bermesyuarat dan meminta mereka apakah bentuk pakej bantuan yang boleh diberikan kepada syarikat-syarikat penerbangan ini dari segi menurunkan kos mereka terlebih dahulu. Umpamanya dari segi kos landing rights, kos-kos lain yang memerlukan bantuan ataupun suntikan bantuan daripada kerajaan ataupun soft loan daripada kerajaan. Dan saya rasa bahawa syarikat-syarikat penerbangan ini mesti dibantu, kerana yang pertamanya kita tidak boleh membenarkan ataupun tidak boleh membiarkan mana-mana syarikat penerbangan bankrupt, kerana itu akan memberikan implikasi yang sangat-sangat besar kepada negara, bukan sahaja kepada pekerja mereka, kaki tangan mereka, anak kapal mereka, juruterbang dan sebagainya. Tetapi apabila kita kembali pulih nanti, kita perlu memastikan bahawa sistem pengangkutan kita masih kekal dan kita ada connection yang berterusan ataupun connectivity yang berterusan dengan negara-negara luar. Jadi pada ketika ini, dalam tempoh yang begitu kritikal ini, dalam tempoh 2-3 bulan ini, bantuan kepada syarikat-syarikat penerbangan ini agak-agak diperlukan. Dan saya rasa yang paling penting ialah mungkin dari segi soft loan yang boleh diberikan kepada syarikat-syarikat penerbangan. Timothy from CNBC, what's your suggestion on special provisions for Malaysians in Singapore with regards to the border closure? Singapore had carved out some exceptions for Malaysia when they announced their border restrictions, but we have yet to hear from the Malaysian side. Any thoughts? That's what I've mentioned just now, that the announcement by the Prime Minister yesterday did not touch on this in particular. And the response from the Singapore government through their minister today very clearly showed that there was no discussion between Malaysian government and Singapore government before the announcement was made. So that's why there was some confusion in terms of how this measure will be taken. And I think what's important is that, firstly, there must be an immediate discussion between Malaysian and Singapore government as far as the logistic arrangement is concerned. If, let's say, the border is closed down, can all these workers who are working in Singapore and commuting daily, can they stay in Singapore for 14 days? Are there any dormitories or any arrangements for them to stay in Singapore for 14 days? Or those who cannot commute to work, are they given job security?
I think that is an immediate discussion needed between the two governments, and that must be dealt with immediately, and the clarity and a very clear position and decision must be made by today, because the border was supposed to be closed by midnight tonight, and Malaysians cannot go to Singapore anymore starting of 12 midnight tonight. So an immediate discussion between the two governments must be dealt with, and I hope that the Prime Minister himself will immediately convene a teleconference with his Singapore counterpart. Si Cheng dari Nanyang Sempau, due to B40 working group and minority group, they might be affected mostly after some industry have to be shut down temporarily. Are there any suggestions for the government to assist these groups besides dari segi bantuan kewangan? Ya, inilah yang saya sebutkan tadi bila dibuatkan keputusan itu. Sepatutnya pihak kerajaan terlebih dahulu memikirkan tentang implikasi tindakan-tindakan ini dan bagaimana ianya perlu ditangani. Ya. Tetapi sebaliknya apa yang dilakukan ialah hanya mengeluarkan arahan seolah-olah arahan itu nombor satu adalah arahan itu pun tak jelas. Ya, dan yang kedua seolah-olah arahan itu tidak ada mendatangkan implikasi kepada mana-mana pihak. So sepatutnya ianya merupakan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan komplit dengan package dia lah, iaitu okey kalau semua pekerja-pekerja kilang, semua kilang-kilang ni kita nak suruh tutup, tak payah datang pergi kerja kat kilang dan sebagainya, semua seluruh negara. Kalau itulah arahannya, maka sepatutnya kerajaan sudah terlebih dahulu mempunyai engagement dengan semua pengusaha-pengusaha kilang. Ya, samalah seperti mana yang dengan MAS tadi, sepatutnya ada juga GNG, G2G punya hubungan. Kalau kita punya flight tak pergi ke Heathrow untuk 3 hari berturut-turut, adakah berarti kita akan lose our spot dan sebagainya. So benda-benda ni must be thought out thoroughly dan difikirkan sehingga ke tahap okey apa implikasi arahan kita dan apa cara kita nak tangani. Soal yang cadangan yang dikemukakan tadi yang Berhormat Saifuddin Nasution jawab tadi pun tentang soal potongan gaji dia. Soal potongan gaji ni kecilnya urusannya, dan kita pun sebagai ahli parlimen pun kita terpaksa juga menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan-kawasan kita sendiri. Kalau kita pun tak ada kewangan, macam mana kita nak bantu orang yang datang dan sebagainya. Tapi itu soalan yang kemudian. Yang terpenting kerajaan sendiri, kamu keluarkan arahan yang buat macam ni, jangan menjaga, jangan buka kedai, jangan duduk rumah je, apa-apa. Okey, implikasi dia apa? Apa cara kamu nak tangani masalah-masalah yang timbul hasil daripada itu, ya? Kalau kat Kuala Lumpur sekarang ni, foreign workers, pekerja asing, berapa ribu, berapa juta, ya, projek site, ya, yang projek-projek yang sedang dijalankan, adakah kita nak tutupkan semua? Dan bila kita tutupkan, adakah berarti bahawa mereka ni semua akan balik rumah, duduk kat rumah, tak datang kerja? Apa implikasinya? Ataupun adakah lebih baik kita suruh dia orang teruskan dan duduk terkurung di kawasan projek site? Dan benda-benda inilah yang perlu difikirkan sebelum mengeluarkan satu arahan yang umum dan memikirkan seolah-olah no implications, ya, tak ada kesan daripada tindakan ataupun arahan-arahan ini. Saya harap pihak kerajaan akan memikirkan and think through lah, apa istilahnya, think through dan perjelaskan arahan, dan setelah diperjelaskan arahan itu memaklumkan kepada semua apa tindakan. Mungkin hari itu ada dilancarkan tabung COVID-19, mungkin gaji-gaji pampasan dan semua ni akan didatangkan daripada tabung ini ke apa. Adalah penjelasan supaya orang tak berada dalam keadaan kekeliruan. Soalan Zikri masa kini mungkin antara 2-3 soalan yang terakhir. Based on what you know about government finances before change of government, adakah kerajaan mampu untuk meningkat untuk membayar insentif RM600 atau sepertinya kepada pekerja yang dipaksa cuti tanpa gaji? Pada ketika yang Berhormat Saudara Guan Eng membentangkan bajet 2020 pada 11 hari bulan Oktober 2019,
Pembentangan bajet biasanya dia ada dua komponen besar yang rakyat perhatikan. Yang pertama adalah revenue, source of revenue, punca pendapatan. Yang kedua adalah perbelanjaan, iaitu operasi, emolument dan juga pembangunan. Pada ketika kerajaan membentangkan bajet 2020, misalnya anggaran pendapatan daripada sumber minyak adalah berasaskan kepada harga minyak $62 per barrel. Dan kalau kita tengok di situ saja, sekarang ini harga minyak bermain sekitar $30 per barrel. Itu dah merupakan separuh daripada anggaran pendapatan kerajaan daripada sumber minyak baru. Situ Baik. Kemudian of course kita ada anggaran kutipan cukai. Cukai korporat pada 24%, cukai-cukai lain misalnya Pada ketika sekarang, pada kita tengok sekarang dengan harga minyak yang cuma bermain atau berlegar $30 per barrel, itu akan menyaksikan penyusutan pendapatan kerajaan dengan begitu besar sekali. Itu begitu besar sekali. Mungkin anggaran sekitar 10 bilion punya kehilangan hasil kalau harga itu bermain dalam range sekarang sebagai satu contoh. Begitu juga apabila sektor perkhidmatan, misalnya daripada sektor borong dan runcit yang sekarang ni paling terkesan akibat daripada ancaman COVID-19 ini. Sektor services misalnya hotel, rangkaian pengedaran, borong dan runcit. Kalau kita tengok retail misalnya di pusat-pusat membeli belah yang begitu besar, yang sekarang ini hampir kehilangan pelanggan dan sebagainya. Jadi kalau kita gabung ke semua itu, soalan Zikri tadi adalah apakah dengan sedikit pengetahuan yang kami ada ketika berada dalam anggota Jemaah Menteri, tahu bagaimana Kementerian Kewangan mengolah dan menyusun pendapatan dan perbelanjaan kerajaan, saya fikir kedudukan kewangan kerajaan sekarang menjadi sangat-sangat runcing. Jadi bukan sekadar soal pembiayaan ke atas jaminan pemberian kerana kehilangan kerja ataupun kerana tak bekerja dalam tempoh itu baru satu segmen kecil. Tapi kita kena ingat kita ada komitmen pembayaran hutang. Kalau kita lari daripada jadual itu akan menjejaskan kedudukan kita dari segi rating agencies. Kita boleh kemudiannya mengambil hutang lagi, tetapi kita harus membayar dengan interest yang lebih tinggi. Itu akan memberi kesan jangka panjang pada kedudukan kewangan kerajaan. Jadi sebab itu saya cuma ambil contoh ketika pembentangan bajet dengan anggaran hasil minyak berasaskan $62 per barrel, sekarang ni menjunam sehingga 30, itu baru satu segmen. Belum tengok lagi sumber-sumber pendapatan yang lain. Dan itu cukup untuk menjelaskan bagaimana meruncingnya kedudukan kewangan kerajaan. Terima kasih. Soalan kedua terakhir dari Anwar Amin Sinar Harian. Bagaimana pula dengan pekerja-pekerja yang membuat pinjaman dengan bank tapi kini diminta cuti tanpa gaji selama beberapa bulan? Perlukah campur tangan Bank Negara Malaysia dalam melaksanakan polisi membenarkan bank-bank melonggarkan tempoh pembayaran semula pinjaman bagi meringankan beban mereka? Sudah tentu ini adalah di bawah kuasa kerajaan, terutamanya mungkin berbincang dengan pihak Bank Negara Malaysia dan memberikan arahan-arahan ataupun perbincangan dengan bank-bank tempatan kita dan menstrukturkan semula pinjaman-pinjaman. Memang sudah tentunya apa yang kita nak lihat ialah supaya ada langkah-langkah proaktif yang diambil, dan yang paling penting ialah supaya rakyat kita jangan terjerumus kepada bankruptcy. Ini yang paling penting. Sebab kalau ini menyebabkan ramai di antara pekerja-pekerja yang mungkin hilang punca pendapatan mereka dan tidak boleh membayar ansuran rumah mereka, tak boleh bayar ansuran kereta mereka, dan mereka disenar hitamkan dan bankruptcy, ini akan bukan saja menjejaskan rakyat kita, malah juga menjejaskan kepada pihak bank juga. Akan ada non-performing loans dan sebagainya. Jadi kita harap ada pendekatan-pendekatan yang lebih fleksibel dapat diambil secepat mungkin supaya pekerja-pekerja ini yang mungkin kurang pendapatan dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini akan ada sedikit breathing space
kepada mereka. Komen ringkas saya pula adalah, kalau kita flashback balik ketika negara berdepan dengan masalah krisis ekonomi pada tahun 97-98 ya, pada waktu itu kita dapati banyak syarikat-syarikat besar bergelut untuk membayar pinjaman bank mereka. Mereka tak mampu pun bayar interest, usahakan principal, ya, bukan usahakan pinjaman pokok. Nak bayar atau nak servis interest pun mereka menggelupur pada waktu itu. Kerana itu, kerajaan pada waktu itu memberikan banyak kelonggaran. Misalnya dari segi definisi non-performing loan, instead tak mampu bayar 3 bulan berturut, dia prolong kepada 6 bulan misalnya. Ataupun kemudian diwujudkan pula dana harta untuk mengambil alih syarikat bermasalah, diuruskan dan segala macam. Institusi kewangan pada masa itu diminta untuk melakukan merger, pencantuman dan sebagainya. Kalaulah polisi pada waktu itu yang dilihat berjaya untuk menyelamatkan kedudukan pada waktu itu kan, sebab apabila institusi perniagaan besar-besar ini diberikan some breathing space, kelonggaran daripada aspek penguatkuasaan berdasar pada undang-undang yang ada, maka dengan sendirinya pekerja di dalamnya itu pun mampu untuk meneruskan pekerjaan dan dapat menikmati pendapatan. Kalau itu boleh dilakukan sebagai satu langkah luar biasa pada momen ataupun saat yang sukar seperti itu, lebih-lebih lagi lah kalau ianya melibatkan rakyat biasa. Kalau tadi soalan tadi menjurus kepada pekerja dalam sektor perbankan, ya, yang berpotensi kehilangan punca pendapatan 2 atau 3 bulan, ya, sudah tentulah kerajaan berada pada position yang mampu untuk memberikan solution atau jalan keluar kepada perkara ini. Sebab perbandingan saya tadi adalah kalau institusi yang besar dan bermasalah pun kerajaan boleh selamatkan dengan melonggarkan beberapa aspek penguatkuasaan ataupun mengubah suai definisi terhadap sesuatu perkara yang berkaitan misalnya non-performing loan, tempoh mampu bayar balik, tak mampu bayar balik. Lebih-lebih lagi lah kerajaan sekarang sebenarnya mampu buat kalau ianya membabitkan rakyat jelata sepenuhnya. Saya punya concluding remark on my side juga, saya sentuh lebih kurang lah apa yang ditanya tadi, kerajaan ada duit, cukup duit ataupun tidak dan sebagainya. Saya rasa itu bukan isunya ya. Dia macam mana pun kerajaan kena tangani masalah ini. Lalu apa yang perlu dilakukan ialah dia kena prioritize ya, apa yang projek-projek, kontrak-kontrak yang tidak lagi sepenting dia terpaksa tangguhkan ya. So bila kita kena adakan satu pendekatan yang penjimatan dari segi prioritization of projects, contracts dan sebagainya, supaya duit yang sedia ada, sama ada banyak ataupun tidak, akan digunakan untuk menangani krisis ini dengan cara yang lebih berkesan ya. Kita tak nak ada alasan duit tak cukup, duit tak cukup, duit tak cukup. Duit kena cukup, and it will be enough if you manage your finances correctly and responsibly, iaitu buat dengan cara yang telus, buat dengan cara yang bertanggungjawab, buat dengan cara yang efisien, yang tidak membazir. Jangan ada projek-projek nak bagi sebagai hadiah pada orang-orang yang telah bersama dan sebagainya, tumpu kepada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan negara. Jadi itu, dengan itu tamatlah sidang media kita. Cuma peringatan kepada semua yang menonton, pertama sekali amalkan social distancing ataupun jarakkan. Itulah sebabnya kita meletakkan pimpinan pada jarak sedikit. Kedua, peringatan daripada Selangor Task Force on COVID-19, jangan balik kampung, kita tinggal di tempat, kerana kita juga tidak mahu melihat wabak ini pergi ke negeri-negeri lain ya, ataupun pergi ke kampung. Dan yang ketiga, kalau tak sahih jangan sebar, kalau tak pasti jangan kongsi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.